Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin cubaan suara dulu. Cubaan suara, cubaan slide. Mungkin boleh maklumkan dapat dengar dengan jelas suara dan juga slide saya dapat dilihat. Okey, terima kasih. Okey, kita boleh mulalah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Untuk hari ini, sebelum kita memulakan program kita pada hari ini, marilah kita sama-sama untuk membaca surah Al-Fatihah pada mereka yang beragama Islam dan pada mereka yang bukan beragama Islam berdoa. Mengikut. Okey. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para hadirin pada pagi ini yang meluangkan masa untuk sama-sama hadir dalam siri-siri santai Kopi-Kopi Akib 2022. Kita ada para hadirin semua, kita ada penceramah Dr. Zuriza dan juga pengarah PPKA sendiri Dr. Dennis. Terima kasih. Hari ini hari Jumaat, saya rasa cuaca pun okey. Semuanya saya harap dalam keadaan mood yang ceria. Kita tak lama lagi esok ada weekend, jadi saya rasa ini perkongsian yang agak santai lah. Okay. Hari ini merupakan program santai Kopi-Kopi Akib 2022, siri yang kelima, di mana kalau kita lihat ini adalah merupakan salah satu inisiatif daripada Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Akademik KUMS dalam salah satu cara untuk mempromosikan ataupun sebagai jarawara kita nak promote ni Akib, okay, Akib 2022. Mungkin saja ramai orang tahu tapi hanya untuk sekadar kita refresh dan juga atau mungkin ada daripada pensyarah-pensyarah yang baru untuk join UMS ini, apa itu Akib sebenarnya. Akib ini, izinkan saya untuk sekejap untuk membrief sedikit apa itu Akib. Akib itu sendiri adalah anugerah kecemerlangan dan inovasi pengajaran dan pembelajaran di mana ini merupakan satu platform daripada PPKA, daripada UMS sendiri, di mana objektifnya adalah untuk mengiktiraf sumbangan ahli akademik kita ni dalam reka bentuk dan pelaksanaan PNP kita sendiri. Jadi kita tahu ramai pensyarah kita ini sebenarnya dalam menghadapi cabaran-cabaran globalisasi, IR 4.0 dan sebagainya, terdapat pelbagai cara yang baharu dalam mereka ini untuk melahirkan pelajar-pelajar yang lebih holistik. Okay? Kita tahu mereka juga perlu lebih kreatif dan perlu lagi inovatif dalam untuk mereka bentuk dari segi kaedah pengajaran, pembelajaran dan juga pentaksiran. Jadi saya rasa ini adalah merupakan satu platform yang baik untuk semua academician daripada UMS untuk sama-sama menyertai dan juga menunjukkan apakah yang mereka telah lakukan untuk mereka punya kursus masing-masing dalam pencapaian CLO yang mereka telah. Selain daripada itu juga, objektif aktif yang kita adakan ini adalah untuk mengiktiraf program akademik yang menekankan reka bentuk dan juga menggalakkan penyertaan semua ahli akademik UMS untuk majlis anugerah yang lebih tinggi kesarjanaan tertinggi peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Maklum juga terdapat anugerah akademik negara iaitu AAN dan juga anugerah khas reka bentuk kurikulum dan penyampaian inovatif AKPI. Ini adalah merupakan satu platform, AKPI merupakan satu platform dan medium untuk kita menyediakan, memberikan ruang academician yang berpotensi untuk kita hantar kepada peringkat yang lebih tinggi. Ini adalah merupakan antara anugerah-anugerah yang ditawarkan yang kita. Okay. Untuk anugerah seni dan kreatif, anugerah pengajaran, anugerah ahli akademik harapan, ini adalah untuk anugerah akademik. Manakala untuk anugerah AKRI, kita ada anugerah pengajaran transformatif, anugerah pengalaman pembelajaran imersif, anugerah pentaksiran alternatif, anugerah kurikulum program pengajian inovatif. Okay. Di hadapan skrin audiens semua, tuan-tuan dan puan, ini adalah merupakan hebahan kita lah. Okay. Brochure hebahan kita untuk makluman semua, dapat 8 kategori utama yang dipertandingkan untuk Akib 2022 pada tahun ini. Dan selain daripada 7 yang telah disebutkan pada awal tadi, terdapat satu lagi kategori yang baru julung kalinya kita perkenalkan pada tahun 2022 iaitu anugerah sulam lah. So kita maklum juga sulam ni sekarang merupakan salah satu kaedah yang
semakin banyak diperkenalkan dalam program, dalam kursus. Okay. Jadi ini adalah merupakan hibahan. Kita telah memulakan hibahan sebenarnya adalah pada 14 Jun yang lalu. Okay. Dan ini akan tutup pada 14 September lah. Jadi mana-mana para ahli akademik yang rasa boleh dan juga rasa ingin menyertai, kita sangat mengalu-alukan, boleh imbas QR code, kita ada link dan sebagainya, dan juga boleh terus direct untuk bertanya di PPK itu sendiri lah. Okey. Alright, sekejap. Okey. Jadi pada pagi ini dulu. So pada pagi ini kita sebenarnya sangat bertuah kerana kita ada perkongsian daripada pemenang untuk salah satu anugerah yang dipertandingkan, iaitu anugerah pentaksiran alternatif. Dalam salah satu kategori itu, anugerah pentaksiran alternatif itu sendiri adalah merupakan satu di mana alternatif itu bermaksud yang lain selain daripada yang sedia ada. Kita tahu selain daripada conventional method untuk kita assess pelajar, selain daripada menggunakan kaedah summatif, menggunakan kaedah konvensional, mana pelajar hanya belajar slide, kemudian pelajar itu kemudian hafal dan menjawab. So dia seolah-olah sehala. Kita tak dapat mengukur secara keseluruhan pelajar ini sebenarnya faham ataupun tidak. Jadi pensyarah sekarang kita lihat sudah semakin kreatif, sudah semakin berinovatif dalam menghasilkan pelbagai cara untuk mengakses pelajar kita ini secara keseluruhan. Sama ada mereka dapat memahami itu dan itu secara asasnya kita berharap dapat mencapai kepada CLO yang ditetapkan oleh kursus masing-masing lah. Okay. So untuk pada pagi ini kita sebenarnya bertuah sangat-sangat kita dapat bersama-sama dengan Dr. Zuriza, Profesor Madar Dr. Zuriza Ibrahim. Dr. Zuriza Ibrahim adalah merupakan pensyarah dalam program hubungan industri daripada FSSD dan kursus yang diajar oleh Profesor Madar Dr. Zuriza adalah merupakan pengurusan sumber manusia. Okay. Salah satu pentaksiran alternatif yang diaplikasikan dalam kursus pengurusan sumber manusia ini adalah projek Mock Domestic Inquiry. Makluman semua para hadirin, projek ini telah dipertandingkan dalam AKIP 2021 dan juga dalam pertandingan International Putra Innovative in Teaching and Learning pada tahun yang sama. Kedua-duanya telah berjaya mendapat anugerah dalam kedua-dua pertandingan ini. Jadi kita boleh tengoklah sebenarnya terdapat banyak lagi, boleh kita lihat siri-siri AKIP sebelum ini, kita dapati banyak lagi sebenarnya pentaksiran alternatif yang telah dikemukakan oleh pelbagai, maksud saya daripada akademisi yang lain. Jadi hari ini kita lihat bagaimanakah pentaksiran alternatif dari kacamata ataupun yang telah dilakukan oleh Dr. Zuriza pada kursus yang telah diajar oleh beliau sebelum ini. Okay. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan atau perkongsian yang ingin dilakukan oleh audience, bolehlah terus untuk menulis di ruangan chat box. Dan Dr. Zuriza, Dr. Zuriza ada, kalau Dr. Zuriza okey, sudah bersedia? Sorry, lupa nak unmute. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Terima kasih kepada Dr. Heni, ya, moderator kita yang cantik manis pagi ini. Semangat kita kan sebab kalau dapat moderator yang manis-manis kan. Okay, jadi pagi ni pagi yang barakah, insya-Allah kita santai-santai. Kupi-kupi, orang Sabah cakap kupi-kupi kita, sambil siapa nak dengar sambil-sambil kupi-kupi lah kan. Baik, hari ini sebagaimana yang moderator kita katakan tadi ya, saya cuma ingin berkongsi sahaja ya pengalaman saya bersama AKIP 2021 ya, membawa projek Mock Domestic Inquiry sebagai salah satu pentaksiran alternatif bagi kursus, salah satu kursus yang saya ajar lah, iaitu pengurusan sumber manusia. Ya, jadi di dalam program hubungan industri itu ada pelbagai kursus
Ya, salah satunya adalah kursus teras iaitu pengurusan sumber manusia inilah yang diajar pada pelajar tahun 2 semester yang pertama. Jadi semester depan ni akan ada lagi. Ya, jadi insya-Allah kita ini adalah outline pembentangan saya ya. Saya akan sentuh sikitlah Akib, mungkin Dr. Henny pun dah menyentuhnya serba sedikit, tapi saya nak emphasize juga sikit sebanyak ya. Kemudian saya akan mungkin kongsi sedikit pentaksiran tradisional atau konvensional as opposed to pentaksiran alternatif dan pengalaman dalam Akib menggunakan projek mock domestic inquiry ini sebagai pentaksiran alternatif ya. Kalau laju saya ingatkanlah Dr. Henny, sudah biasa abang laju cakap ni. So pada Akib 2021 ini pengalaman saya ikutlah pada tahun lepas ada anugerah ini ya. Dan dalam banyak-banyak anugerah itu saya ikut pentaksiran alternatif. Jadi menariknya kenapa saya nak highlight ini adalah untuk berkongsi dengan rakan-rakan semua. Saya percaya hampir ke semua pensyarah yang mendengar taklimat talk pagi ini ada benda itu dalam pentaksiran kursus masing-masing, cuma barangkali tidak meng-highlight atau tidak ikut Akib saja. Saya percaya lepas ini Akib 2022 akan ramailah, akan lebih banyak penyertaan kerana penyertaan yang ada dipertandingkan untuk 2022 itu lebih banyak ya, termasuk sulam dan ramai pensyarah yang menggunakan pelbagai kreativiti masing-masing untuk menilai pelajar mereka. Ya, jadi dalam konteks 6 kategori ini, saya pilih anugerah pentaksiran alternatif lah kerana itu saja yang saya tahulah setakat ni ya. Saya bercakap sini bukan sebagai seorang yang pakar. I have to admit that. Kalau nak tanya lebih lanjut tentang semua ini boleh tanya pada PKA lah. Kita ada Dr. Henny, kita ada Dr. Dennis dalam ni. So jangan lupa untuk 2022 macam duta pula saya ini nak bagi promote sikit Akib 22. Marilah kita join beramai-ramai. Ya, ada pelbagai pertandingan dan dia tidak lari sebab ide kita melibatkan apa yang ada di dalam pertandingan ini kebanyakannya kita memang terlibat dalam itu secara tak langsung tanpa kita sedar. Ya, saya pun sebenarnya sebelum ini saya tu inspired by someone lah ya. Contoh Dr. Intan. So I always ask her, Dr. Intan, apa maksud sekian-sekian ni? Rupa-rupanya benda tu kita dah memang buat. Cuma kita nak maksudkan nak samakan acuan itu dengan apa yang dikehendaki oleh penganjur misalnya. Jadi saya percaya setiap satu daripada kita ini ada pentaksiran yang di luar daripada yang pentaksiran konvensional. Lebih-lebih lagi ketika PKP misalnya, tidak ada pertemuan bersemuka yang menyebabkan kita mesti melakukan sesuatu yang berbeza daripada yang kebiasaan kita, iaitu yang konvensional tadi. Ya, jadi dalam konteks banyak kategori ini, saya cuma nak highlight tentang pentaksiran alternatif kerana itu yang saya pernah ikut pada tahun lepas menerusi Akib. Ya. Right, jadi kalau kita lihat pentaksiran tradisional atau konvensional ini, kita tahu, semua orang tahu ya. Daripada zaman sekolah, kita ni memang exam oriented lah orang kata kan. Multiple choice test, kalau tidak pun betul salah ya. Bagi tugasan assignment itu assignment yang bertulis essay, dia macam terlalu stereotip sangat. Ya, to some extent kita sendiri sebagai penilai pengajar pun macam boring gitu kan, kena baca skrip, short answers. Sedangkan kita ada pelbagai kaedah dalam hari ini, kita melihat kaedah pembelajaran atau pentaksiran itu pelbagai, bukan setakat yang konvensional. Ya, bukan setakat tanda objektif. It depends lah kepada keadaan kursus. Kadang-kadang kalau kursus itu diduduki oleh ramai pelajar beratus, mungkin yang terbaik adalah multiple choice test. Ya. Tetapi mungkin juga boleh difikirkan kaedah-kaedah lain yang boleh memberikan lagi kepelbagaian dalam pentaksiran. Jadi kita tidaklah terikat kepada satu pentaksiran yang konvensional semata-mata, hanya buat tugasan esei sahaja. Kalau nak buat esei pun saya percaya mesti ada kaedah lain yang lebih pelbagai sifatnya, bukan setakat esei, bincangkan sejauh mana yang very very stereotype lah maksudnya ya. Jadi
Itu dari segi konvensional. Yang semua orang tahu dari darjah 1 inilah kita buat sampailah ke universiti masih benda sama. Saya percaya hari ini dunia berubah, transisi kehidupan kita berubah. Jadi saya percaya pentaksiran juga perlu lebih kreatif. Dan dalam konteks ini ya, pentaksiran alternatif yang ditetapkan ya oleh AKIP, malahan AKRI, semalam ada jerayawara AKRI, taksiran yang sama, ya, definisi yang sama juga diberikan. Apa itu pentaksiran alternatif? Yakni pentaksiran yang bukan konvensional sifatnya, yang macam tadilah multiple choice, exam, mid-sem, quiz, yang yang esei bertulis dan sebagainya, ya. Dan juga kaedah pentaksiran itu tidaklah terbatas kepada pentaksiran sumatif. Sebab dia mungkin continuous, dia mungkin bersifat formatif, ya. Jadi bersifat autentik, ya, assessment as learning dan lain-lain kaedah pentaksiran yang berjaya mentransformasi pentaksiran sesuatu hasil pembelajaran itu secara efektif. Ya, dalam konteks AKIP ini misalnya atau AKRI, ya, dia lebih ke atas pencapaian hasil pembelajaran itu dalam konteks domain MQF, ya, MQF 1.0 atau MQF 2.0, ya. Saya rasa lebih sesuai kalau MQF 2.0 lah yang terkini, ya. Dan juga secara tak langsung pentaksiran alternatif itu haruslah ada melibatkan pelajar di dalamnya. Ya, dan yang paling penting adalah kaedah yang digunakan di dalam pentaksiran alternatif itu terbukti mencapai sekurang-kurangnya satu hasil pembelajaran learning outcome, ya, CLO, ya, untuk domain tertentu, afektif ke kognitif ataupun psikomotor misalnya, ya. Jadi itu pentaksirannya. Dan selain daripada itu, kalau kita melihat daripada sorotan ini, ramai sarjana yang mengkaji, ya. Ini mungkin boleh tanya Dr. Dennis lah lebih lanjut ni, dia pakar ni bab-bab teaching and learning ni kan. Okay, jadi pentaksiran alternatif itu dia sebenarnya menilai kemahiran berfikir aras tinggi, ya, berbanding mungkin penilaian konvensional, ya. Dan pelajar bila dia melakukan, ya, kita nilai dia secara alternatif, dia mempunyai peluang untuk menunjukkan apa yang mereka telah pelajari. Mereka akan tunjukkan apa yang mereka faham dan apa yang mereka telah pelajari itu melalui apa sahaja kaedah alternatif yang akan dipilih misalnya, ya. Nanti ini saya tunjukkan bagaimana saya menggunakan projek mock domestic inquiry misalnya untuk melihat memberi peluang kepada pelajar menunjukkan, mendemonstrasikan apa yang mereka faham, ya. So alat penilaian jenis ini memberi tumpuan kepada perkembangan prestasi pelajar. Jadi kita di situ melihat kalau kita dah bagi lecture ataupun guideline misalnya tentang sesuatu topik, ya, kalau kita sekadar bergantung semata-mata pada kuliah, ya, kemudian meminta mereka untuk menulis tugasan ataupun final exam menjawab untuk tajuk tersebut, begitu saja. Ya, tetapi kalau kita menyampaikan kuliah ataupun memberikan garis panduan ataupun memberikan simulasi dan kemudian memberikan pentaksiran secara alternatif dengan kaedah yang bukan konvensional, mungkin kita boleh melihat memberi tumpuan kepada perkembangan pengetahuan pelajar itu dan juga membantu kepada perkembangan prestasi pelajar dari aspek kefahaman dia tentang sesuatu topik itu, ya. Jadi kalau kita lihat perbandingan, ya, pentaksiran tradisional, ya, konvensional ini, ya, kalau kita lihat gambar tu ini dewan exam, ya, memanglah exam itu perlu. Tetapi mungkin ada percentage yang mungkin diberikan kepada pentaksiran alternatif misalnya. Dan saya percaya semua ada buat ni, cuma kadang-kadang kita tak perasan itu pentaksiran alternatif, ya. Jadi kalau pentaksiran tradisional misalnya, dia cuma nak menguji kefahaman dari segi penghafalan. Dia nak mengingat, ya, maknanya merupakan tahap kemahiran kognitif yang lebih rendah. Ini bukan saya kata, saya petik Smaldino et al. 2000. Ya, manakala Dickley 2003 kata pentaksiran alternatif itu pula memberi peluang untuk kita menilai kemahiran berfikir yang lebih tinggi kerana pelajar di situ berpeluang menunjukkan apa yang mereka pelajari, ya. Jadi dalam konteks pengalaman saya menerusi AKIP 2021, ya, ini
yang saya bawa adalah projek mock domestic inquiry. Now, dalam kursus yang saya ajar adalah pengurusan sumber manusia. Di dalam tajuk pengurusan sumber manusia itu ada pelbagai, dalam kursus ini ada pelbagai topik, ya, merangkumi recruitment and selection, performance, ya, termasuk juga adalah disciplinary system. Bagaimana how you manage misconduct misalnya, bagaimana mengurus salah laku pekerja, dan bagaimana pula kaedah pemberhentian yang perlu dilakukan mengikut undang-undang yang berkaitan. Jadi di dalam konteks kursus ini, ya, untuk saya menguji pelajar memahami selok-belok bagaimana dia mengurus salah laku pekerja adalah melalui domestic inquiry. Ya, dari salah satu kaedah untuk mengurus disiplin pelajar ataupun mengurus salah laku pekerja adalah domestic inquiry. Ini dilakukan dalam kebanyakan organisasi, terutama organisasi swasta. Jadi nak memberi kefahaman kepada pelajar, ya, saya menggunakan kaedah mock. Ya, maknanya buatlah domestic inquiry olok-olok. Ya, dan kebetulan di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan kita ada mock court. Ya, di dalam mock court ini, walaupun kita bukan melatih pelajar untuk jadi lawyer, tidak. Tetapi kita ingin memberikan aura positif supaya semangat tu lebih ada lah. Buat dekat mock court dan kendalikan mock domestic inquiry itu. Bagaimana salah laku, ya, ditangani, diuruskan oleh pihak pengurusan sumber manusia misalnya, ya. Jadi di situ ini adalah untuk melihat CLO 3 lah, ya, itu akan saya terangkan nanti. Nah, jadi berbalik kepada AKIP, bila saya bawa projek ini dalam AKIP 2021, ya, berikut adalah kriteria penilaian khusus untuk kategori pentaksiran alternatif. Saya semalam dengar Jerayawara Akri pun sama, masih sama. Jadi dia memerlukan rasional, dia akan dinilai berdasarkan rasional 10%. Maknanya apakah apa motivasi yang apa isu, apa objektif yang kita nak bawa, ya, mengapa kita what inspired you to do the project misalnya, ya. Jadi perlu saya rasa rakan-rakan semua, ya, boleh juga membawa pentaksiran masing-masing, ya, dalam pertandingan ini dan memikirkan dan sesuaikan kenapa pentaksiran alternatif itu dilakukan, apa motivasinya. Ya, dan pendekatan sebanyak 40% itu lebih, maknanya kalau pendekatan itu perlu ada dibawa pembuktian misalnya, ya, dari segi pelan pentaksiran khusus, ya, dan apa jenis pentaksiran yang dilakukan misalnya, ya, dan keterlibatan pelajar 20%. Ini perlu ada pembuktian juga bagaimana pelajar itu terlibat dalam pentaksiran tersebut. Dan seterusnya impak 30% agak banyak juga, ya, apakah impak projek terhadap pencapaian pembelajaran pelajar misalnya, ya, apa kemahiran yang nak diukur, ya. Jadi ini semua perlu dinyatakan di dalam pertandingan. Semuanya sudah ada, saya percaya sudah ada ketika kita design mereka bentuk semua pentaksiran kita di dalam kursus masing-masing. Cuma kita nak pastikan bahawa ini dipenuhilah, ya. Ada 4 kategori ini yang perlu difokuskan ketika menyertai AKIP misalnya atau mana-mana pertandingan yang berkaitan, ya. So dalam konteks kursus saya ni, projek ini, ya, ini contoh gambar pelajar-pelajar. Ini barisan depan ni adalah panel what do you call that, domestic inquiry panel, ya. Jadi dalam kursus HRM khas untuk projek ini, sebenarnya akan pelajar bergerak dalam kumpulan, ya. Jadi dia dalam kumpulan. Dari selalunya kalau ada 100 pelajar, mungkin saya akan bahagikan kepada 4 kumpulan. Satu kumpulan 25 orang. Semua akan terlibat. Tidak ada yang jadi sleeping partner, tidak. Sebab semua ada watak dia. So dalam konteks mock domestic inquiry ini, setiap kumpulan dia akan pilih satu isu. Isu ini ataupun isu salah laku lah contohnya, normally inspired by real case. Contohnya selalu tak hadir, sebulan tak pernah hadir, ya, ponteng kerja, ya, curi barang, apa-apa sahaja, anything, ada yang kata pernah buat gangguan seksual dan sebagainya. Ya, jadi
pelajar dia akan datang dengan kes itu, kita bincang kesesuaian kes, dan pelajar dibahagikan pula kepada panel. Ini kumpulan panel yang depan itu dia ada terdiri daripada pengerusi setiausaha, penolong setiausaha, ya, yang akan mencatat ke semua proceeding yang akan dilakukan misalnya dalam organisasi, ya. Dan mesti ada seorang yang tertuduh. Tertuduh ini maksudnya pelajar itu ada kes lah, kes ini kita imagine semua ni pakai imagination lah, ya, tetapi menggunakan inspired by real case. Katakan ada seorang tertuduh, ya, dia tak hadir kerja selama seminggu berturut-turut, ataupun dia melibatkan mencuri bahan-bahan atau produk-produk dalam organisasi misalnya, ya. Jadi akan ada aduan kepada pihak pengurusan sumber manusia, maka ditubuhkanlah panel siasatan ini, ya. Dan kemudian kumpulan pelajar pengadu tertuduh itu dia boleh diwakili oleh Kesatuan Sekerja misalnya, ya, yang akan mewakili sebagai pembela, dan pihak pengurusan sumber manusia sendiri akan bertindak sebagai pendakwa yang akan memastikan kes itu diuruslah, ya. Dan kemudian ada saksi-saksi lah, maknanya semua pelajar akan terlibat, tidak ada yang tak terlibat. Jadi itu konsepnya lah, ya. Jadi kemudian mereka kena buat simulation, kena buat rehearsal dan sebagainya, maka final kejadian untuk domestic inquiry mereka akan buat. Setiap kumpulan dia kena pilih satu pseudo organisation. Satu pseudo organisation yang mereka cipta sendiri. Apa-apalah, arwah hotel lah, ya, ada pernah jadi Jacob biscuit, segala macam lah, apa-apalah yang mereka fikirkan sesuai dengan case yang mereka bawa misalnya. Ya, jadi dalam kos ini, dalam projek ini, CLO3, ya, dia dalam kursus pengurusan sumber manusia saya ni, CLO3 itu dia nak mengenal pasti, ya, sejauh mana pelajar dia faham mengendalikan masalah pekerja, ya, salah laku menerusi mock domestic inquiry. Jadi mereka ini dinilai berdasarkan performance based alternative assessment. Ya, jadi 30% diperuntukkan untuk domestic inquiry. Nah, jadi pendekatan projek dia perlu ada bukti pelan pentaksiran kursus. Contoh saya screenshot sini, tangkap layar situ, ini CLO yang 3 tadilah, able to perform problem solving techniques. Maknanya mereka mampu, ya, menyelesaikan, menunjukkan teknik-teknik menyelesaikan masalah, ya. Dalam konteks ni salah laku lah, ya. Jadi pelajar dikehendaki untuk melakukan mock domestic inquiry, ya, dan seterusnya. Ini sesuai dengan MQF LOD 3, iaitu practical skills misalnya, ya. Dan apa yang penting juga adalah bagaimana tuan-puan semua, ya, boleh kalau nak ikut AKIP misalnya, highlight impact, ya, daripada projek yang dilakukan itu, pentaksiran tersebut, apa impak yang boleh pelajar dapat, ya. Jadi boleh highlight dari segi nilai tambah pelajar, ya, apa nilai tambah yang diperolehi. So dalam konteks ini pelajar dia mengetahui selok-belok step by step, ya, step by step bagaimana mengendalikan siasatan salah laku misalnya dalam organisasi, ya. Dan apa kemahiran mereka misalnya, kemahiran misalnya berkomunikasi, menyelesaikan masalah dan teamwork, ya, secara tak langsung kalau dia tak boleh berdiri sendiri. It is not individual best. Sebab kalau seorang tak buat, the whole team collapse. Maknanya ni semua kerjasama yang baik, ya, semua. Jadi apa kegunaan dan potensi, ya? Pelajar ni boleh menggunakan kemahiran atau pengetahuan mereka ini bila mereka keluar bergraduat, kalau terlibat dalam bidang HR sendiri, ya. Dan juga berpotensi untuk membantu syarikat-syarikat luar untuk mengendalikan domestic inquiry itu sendiri, ya. Dan apa hasil penilaian? Ini hasil penilaian ini maknanya boleh bandingkan, ya, kaedah sebelum dan selepas, ya. Sebelum maknanya kalau sebelum ini menggunakan kaedah konvensional, bagaimana hasilnya, dan kalau selepas bagaimana, maknanya bila menggunakan alternative assessment, adakah hasilnya lebih baik dan sebagainya. Dan boleh juga saya rasa sebelum ni pada 2020 saya menggunakan perbandingan, menggunakan bersemuka, mock domestic inquiry bersemuka, dan juga ketika PKP kena buat online. Mula-mula saya rasa
uh, overwhelming juga. Takut macam mana pelajar nak buat domestic inquiry ini kalau PKP online sebab ada masalah internet dan sebagainya. Tetapi akhirnya apa yang saya jumpa, hasil pelajar itu awesome sangat. Saya di luar jangkaan saya, berjaya mereka lakukan. Nanti kita tengoklah hasilnya, Dan bagaimana pula nak pastikan projek domestik atau projek alternatif assessment ini melibatkan pemegang taruh misalnya, jika ada maklum balas pelajar juga nyatakan ini semua dalam bentuk impak, So impak saja pun ada 30% misalnya untuk highlightkan benda ni lah, Dan ini contohnya impak saya kongsi. Jadi kadang-kadang kita ni boleh, saya selalunya letak dalam Smart UMS lah. Kita ni bertuah ada Smart UMS. So dalam Smart UMS itu bila akhir kuliah saya akan letak satu slot khas untuk minta maklum balas pelajar. Ada setengah pelajar dia lebih prefer hantar kad misalnya, macam contoh saya bagi kongsi di sini. Ada yang letak kad, ada yang prefer buat WhatsApp, ada yang saya lebih suka kalau mereka letak di dalam Smart UMS lah, so nampak formal sedikit. Tetapi apa sahaja penghargaan pelajar misalnya atau kritikan pelajar membina ataupun tidak misalnya, jadikan itu sebagai satu maknanya motivation lah, untuk kita kalau ada komen, konstruktif komen, jadikan itu sebagai penambah baik kepada kita. Kalau ada appreciation begini, syukur alhamdulillah kita terima, untuk kita istiqamah lah. Hari Jumaat ni kena cakap arak-arak sikit ni, istiqamah. Okay. Ini antara video saya dah snippet lah kiranya kan, antara yang saya kumpulkan sekali tentang bagaimana projek ini berlangsung dalam kalangan pelajar sebelum PKP, iaitu ketika bersua face to face dan juga ketika MCO, ketika PKP. Right. Okay, kita saksikan. Banyak pegawai kita dah bagi yang ni taklimat selamat. Selaku pengurusi catatan dalaman pada saya pengurusi saya dipersilakan Puan Nurin binti benar-benar yang telah melihat laporan audit sebagai bukti. Kita akan melakukan siasatan dalaman berkaitan dengan kes salah laku disiplin dalam syarikat Checkers Packaging Setrian Berhad. Saya, Sherry Nur Atika binti Aini, selaku pengurusi siasatan dalaman, merangkap pengurus kanan dalam syarikat Checkers. Telah pun dikeluarkan pada tarikh 21 September. Berikutan aduan yang telah dibuat pada tarikh 28 Ogos, 9 September, semua pekerja wajib diperuntukkan 1 hari masa rehat dalam seminggu. Mohon mencela barisan kerja. Skrin jelas membuktikan bahwa Cik Claudina hanya mengantar pesanan yang bersikap sederhana kepada pekerjanya. Seterusnya, melalui kamera keselamatan litar tertutup di sekitar kawasan pejabat Cik Claudina, hanya menunjukkan suasana.
Jadi itu sedikit sebanyaklah macam mana pengendalian mock domestic inquiry projek ni di dalam kursus HRM. Jadi saya kongsikan juga ya projek tadi ya saya bawa ke AKIP ya dan alhamdulillah ya mendapat emas untuk kategori anugerah pentaksiran alternatif ya. Malah projek ini juga saya bawa ke International Putra Innovative Carnival in Teaching and Learning, juga mendapat gold medal. Ya, jadi saya percaya rakan-rakan semua juga ada kaedah pentaksiran alternatif masing-masing yang kreatif, yang boleh dikongsi bersama-sama supaya boleh menjadi inspirasi kepada rakan-rakan yang lain. Saya percaya ya, sebab saya katakan kenapa contohnya projek mock domestic inquiry ini bukan kita nak latih pelajar jadi lawyer, tidak. Tetapi tidak juga saya mengatakan hanya spesifik untuk pelajar HRM sahaja. Malah saya katakan dia kalau any kursus bahasa misalnya, kalau mereka ni memang major in language ya, boleh sahaja gunakan kaedah ini untuk memahirkan kemahiran berbahasa mereka. Kalau nak tingkatkan kemahiran komunikasi boleh. Apatah lagi pelajar law misalnya, kalau yang ambil label law misalnya kan. So mereka boleh tambah menggunakan kemahiran atau menggunakan projek ini sebagai salah satu kaedah lah yang boleh dikongsi atau dijadikan pentaksiran alternatif ya. Jadi paling penting ialah penglibatan pelajar. Jadi kena ada pembuktian pelajar terlibat dalam projek dan dalam pentaksiran alternatif itu ya. Jadi di sini saya ambil koleksi gambar-gambar pelajar ketika melakukan mock domestic inquiry ya secara bersemuka. Jadi macam-macam nama syarikat lah ya. Mereka ni dah siap habis semua mock domestic inquiry, kena buat report. Report tu maksudnya sebab kena ada keputusan ya. So apa keputusan daripada siasatan itu? Adakah tertuduh didapati bersalah, dan jika bersalah apa cadangan kepada pihak pengurusan untuk penalty ya, untuk hukuman dan sebagainya, dan kalau tak bersalah apa yang patut dilakukan dan sebagainya. Jadi habis semua saya percaya pelajar lebih mudah memahami bagaimana mengendalikan siasatan dalaman itu lebih baik berbanding kalau kita guna pentaksiran alternatif. Jadi saya rasa sampai di situ perkongsian saya. Terima kasih banyak. Okey. Saya serahkan pada moderator kita. Okey, terima kasih Dr. Zuliza. Okey, saya rasa satu pembentangan yang ringkas tetapi saya rasa sangat berguna bagaimana pentaksiran alternatif ini sebenarnya kita kalau boleh lihat ada pelbagai cara alternatif assessment yang boleh dijalankan oleh pensyarah bergantung kepada kreativiti dan juga inovatif pensyarah itu sendiri, bergantung kepada dia punya topik of subjek itu sendiri lah. Jadi saya rasa kalau tengok daripada perkongsian oleh Dr. Zuliza tadi itu dengan courtroomnya dan sebagainya, kita lihat alternative assessment tu dapat menilai bukan sahaja pemahaman pelajar, dapat melihat kepada mereka punya cara bercakap, mereka punya team skill, leadership, ethics, professionalism. Jadi saya rasa memang boleh terdapat pelbagai cara lain lagi yang boleh kita menilai pelajar selain daripada conventional method lah. Bisa begitulah. Jadi macam bakat lakonan pun macam boleh juga ni Dr. Zu. Ya, betul. Jadi mereka yang bercita-cita jadi pelakon tapi tak sampai, bolehlah sempatlah merasa berlakon sekejap. Ya. Jadi lawyer punya pelakon pun boleh juga kalau tengok daripada courtroom. Ya. Jadi jenayah bolehlah. Okey, jadi kita open jika ada sebarang perkongsian ataupun pertanyaan daripada para audiens yang lain. Kalau ada, kita tengok dulu. Ya, Dr. Julie, terima kasih perkongsian daripada Dr. Zu. Okey, sementara menunggu daripada mungkin ada soalan-soalan yang lain lagi. Jadi saya sendiri tengok begini, ada beberapa persoalan lah daripada pihak saya sendiri kepada Dr. Zu. Macam mana penerimaan pelajar? Mungkin tidak tahu bilanya pensyarah memulakan kaedah alternatif seperti ini untuk subjek doktor sendiri. Jadi bagaimana progression penerimaan pelajar daripada awal kaedah seperti ini dicadangkan sampai sekarang di mana pelajar sudah sedia, pelajar sudah relax dan juga sudah
fully selesa dengan kaedah seperti ini. Bagaimana progressionnya daripada awal itu dan juga penambahbaikan yang dilakukan oleh pensyarah in order untuk sampai kepada tahap ataupun kaedah pentaksiran yang ada sekarang ni. Okey, terima kasih soalannya Dr. Henny. Ya, kalau ikut kaedah ini sudah lama saya guna ya. Saya rasa terlalu lama lah, 10 tahun kot kan, cuma barangkali bila sampai ke tahap hari ini kita dah tengok beberapa perkembangan, jadi kita dah sesuaikan dan tambah baik lah. Saya melihat bahawa contoh bagaimana nak melihat pelajar ya, sebab penilaian ini bukan contohnya ya, final mock domestic inquiry akan berlangsung pada minggu ke-11, 12, 13, 14 misalnya ya. Tetapi persediaan itu sudah lama dibuat. Contohnya kita bermula daripada minggu semester selepas mid-sem itu kan. Kita akan buat dalam tutorial ya, bagaimana memilih case. Bagaimana case dipilih dan misalnya. Jadi setiap kumpulan dia kena pilih case, kena fikirkan apa dia punya plot cerita, ya, apa dari segi SLO, background Sabah Libre Ordinance misalnya, atau Sarawak kalau dia pilih Semenanjung, so it will be based on Employment Act misalnya. Jadi mereka kena fikirkan dari segi perjalanan case, ya. Bagaimana buktinya, siapa akan jadi pengerusi panel, siapa akan jadi tertuduh dan sebagainya. Sama juga kemudian minggu berikutnya sebelum bersedia tu mereka kena selesaikan dulu kesemuanya pelantikan, dan mereka kena mesyuaratlah sesama sendiri untuk membincangkan bagaimana hasil, ya. Kemudian rehearsal tu based on mereka punya bila masa mereka perlu berlatih, ya. Perjumpaan itu, setiap perjumpaan saya nak tengoklah dia punya attendance dan sebagainya misalnya, supaya kita boleh lihat sehingga kemudian sebelum mereka final tu saya akan tanya persediaan kesemuanya, apa flaw, what is the final verdict misalnya dan sebagainya, sehinggalah kemudian bila final day itu mereka kena buat rakaman lah, sebab itu perlu sebagai bukti kan. Dulu tak ada rakaman. Dulu kita tak canggih sangat Dr. Henny. Mana ada semua ni kan. So rakaman, mana ada telefon dan sebagainya. Budak pun tak ada telefon. Saya punya telefon masih kat kilang dulu. Jadi bila semakin baik, jadi sudah ada kemudahan pelajar sekarang, generasi kini ni lebih hebat untuk edit video. Jadi lebih mudah. Jadi itu lebih baik saya lihat. Kalau dulu report pun simple, tapi kali ini saya pastikan ya, itu sebelum PKP lah. PKP dia berbeza, semua everything is digital. Ketika sebelum PKP, semua seolah-olah ada file betul. Setiap organisasi yang mereka wakili mesti ada logo, macam organisasi betul. Dan dalam tu semua ada template, grievance template, surat aduan, ya, template surat aduan, template surat panggilan untuk domestic inquiry, semua tu ada. Jadi macam organisasi betul. Jadi pelajar belajar juga selain daripada mock domestic inquiry itself, belajar juga macam mana nak buat surat menyurat untuk buat aduan. Ya, bagaimana pelajar, siapa yang akan buat aduan, siapa yang kena tanda tangan misalnya, just like macam real organisation. Dan setiap, kalau dia ada 4 kumpulan semester tu, ada 4 lah file organisasi yang berbeza, siap dengan bukti-bukti mereka. Kalau saya ingat dulu dia kata ni macam mana, apa bukti dia mencuri misalnya, maka dibawalah dawai kawat tu dibawa dalam domestic inquiry for real. Tapi dalam konteks sekarang digital, mereka guna CCTV, mereka lakon semula kan, tadi dalam video ada yang lakon semula. Rasa doktor. Betul banyak. Ya. Betul lah. Jadi kita tengok apa yang dilakukan ni adalah sebenarnya ikut peredaran apa yang sedia adalah, ikut peredaran globalisasi, ikut peredaran keperluan sekarang ni dan sebagainya lah. Dan saya rasa pelajar pun sangat berpeluang lah untuk betul-betul adapt dan juga betul-betul merasai lah, walaupun namanya mock tapi sebenarnya dapat merasai apa yang akan datangnya nanti tu. Simulate lah kan, betul? Ya, betul. Okey, kita ada juga beberapa audiens ini yang angkat tangan. Kita jemput Dr. Juri. Kalau ada apa-apa, Dr. Juri? Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum, selamat pagi kepada Dr. Zul. Terima kasih Dr. Zul, sangat menarik Dr. Zul punya perkongsian.
Saya cuma ingin bertanya, bagaimanakah asesmen untuk alternatif ni dibuatlah? Berapa peratus daripada keseluruhan asesmen dalam kursus yang Dr. Zu kendalikan? Terima kasih Dr. Zu. Okey, terima kasih Dr. Juri atas soalannya. Okey, untuk mock domestic inquiry ini lebih menjawab untuk to address CLO 3 lah. Dia ada 3 CLO, untuk kursus ni ada CLO 3. Jadi dia contribute to 30%. So macam tadi saya tunjukkan ada plan pentaksiran khusus. Kenapa 30%? Kerana dia punya credit hours. SLT dia tu lebih kurang sekitar itu. Jadi banyak masa ada pembahagian-pembahagian pemberatnya lah. Ya, jadi 30% di situlah dan dinilai ada rubriknya yang dinyatakan ya. Rubrik itu untuk melihat apa peranan setiap seorang. Ya, jadi dia bergerak secara kumpulan tetapi memastikan setiap individu itu mesti terlibat. Jadi tidak ada yang terkecuali dan juga progression, maknanya sebelum final mock domestic inquiry mereka sudah membuat pelbagai perjumpaan dan juga rehearsal misalnya yang minit-minit mesyuarat mereka itu kena upload dia diberikan kepada saya untuk melihat siapa yang rajin datang, siapa tidak dan sebagainya supaya kita melihat bahawa kerjasama setiap ahli dalam kumpulan itu berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Saya Dr. jawab soalan Dr. Juri. Ya, terima kasih. Okey. Okay. Seterusnya kita ada juga daripada Dr. Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ni dari UTHM ke ni? Ya, saya Rauf. Oh, jauh dia. Okey, Dr. Fadilah. Alright, okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. I still remember lah during class IR 2004 tak silap saya buat domestic inquiry dengan Prof lah Ya, ya. Dan Dulu untuk lama makluman dulu, ya. saya alumni UMS, okay. Okay, Prof. I did lah seperti mana dalam saya mengajar subjek pengurusan semua manusia, saya juga mengajar subjek IR. Saya juga melaksanakan domestic inquiry lah, mock domestic inquiry. Cuma Prof, dia sangat menarik pengurusian ni, pentafsiran yang sangat menarik bagi saya. Which I did as a project lah, case study dan sebagainya. We are referring kepada sampai ke tahap panel tu adalah daripada industri lah, which is collaborate dengan JPP dan juga dilibatkan JAX dan JTK lah. Jadi Prof, soalan saya bagaimana adakah penilaian daripada industri ini juga boleh dijadikan sebahagian daripada pentafsiran yang Prof buat tu, ataupun dia hanya sekadar, maksud saya it really happens, memang kita apply pun dekat industri, cuma mungkin dia ada prosedur yang sedikit berbeza, praktisnya yang tidak sama lah. Jadi Prof, saya nak tanya dengan Prof lah, adakah penilaian daripada panel industri ini perlu ataupun bagaimana pada pandangan Prof? Ya, terima kasih soalannya Dr. Fadilah. Yang ni alumni UMS ni, bekas pelajar saya. Sekarang jadi orang hebat UTHM. Ya, terima kasih ya datang. Ya, bagi saya, pandangan saya kalau ada melibatkan pemegang taruh dari industri itu sudah cukup bagus ya. So kalau Dr. Fadilah melakukannya itu jadi lebih baik. Misalnya kalau pelajarnya sedikit tidak mengapa, mudahlah sebab kalau UMS ni, kalau hubungan industri ni 100 kan, selalunya 100 lebih lah, begitulah dalam lingkungan itu. Jadi kalau melibatkan industri mungkin boleh difikirkan pada masa depan untuk melibatkan industri misalnya, tetapi kalau ada penilaian yang melibatkan industri juga baik, ya, saya rasa lebih cemerlang, ya, dan juga harus diingat bahawa prosedur itu berbeza-beza mengikut industri. There is no standard size lah, kata tak ada lah yang boleh muat semua saiz, dia berbeza-beza mengikut industri. Tetapi kita ada more or less ada perkara yang ada di situ ada. Maknanya ada basic items, basic yang perlu tu ada. Ya, jadi kita tidak mengetepikan perkara-perkara yang asas. Contohnya, tidak ada, kita tak boleh buat domestic inquiry kalau tak ada aduan. Jadi mesti bermula daripada aduan. So macam mana aduan bermula? Jadi pelajar kena come up with surat aduan yang disediakan oleh pengurusan misalnya, ya. Jadi begitulah. Jadi penglibatan pemegang taruh atau aktor lain juga lebih baik. Itu saya rasa cukup bagus kalau ada.
Cuma dalam konteks penilaian pelajar saya yang ramai ini dan memudahkan arrangement, ya, saya tidak melibatkan lagi pemegang taruh. Ya. Tapi that's a good idea. Terima kasih Fadilah. Okey. Terima kasih. Terima kasih Dr. Fadilah dari UiTHM. Berbesar hati kita ada peserta dari luar ni sebenarnya. Okey, seterusnya kita ada pengarah PPKA sendiri, Dr. Dennis. Angkat tangan. Ada Dr. Dennis? Ada. Pengarah makanya. Okey, boleh dengar tak? Boleh. Okey. Sebelum tu saya ucapkan terima kasihlah kepada doktor sebab sudi meluangkan masa berkongsi berkenaan dengan pentaksiran alternatif ni. Saya mungkin ada dua soalan lah. Yang pertama sekali berkaitan dengan soalan Dr. Juri tadi yang berkaitan dengan pentaksiran tadi. Bagaimana pemarkahan itu diberikan? Adakah secara individu ataupun diberikan secara berkumpulan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah what's the next ataupun how to make this mock inquiry even more impactful ataupun yang lebih kepada autentik lah. Gitu. So itu dua soalan saya. Okey. Terima kasih Dr. Dennis. Ni dia lagi pakar sebenarnya ni. Mungkin boleh tunjuk ajar saya lah untuk jadi lebih baik kan. Okey, tapi ini pengalaman saya lah ya. Mungkin mungkin boleh tambah baik kot Dr. Dennis lepas ni ya. Untuk penilaian pelajar, dia ada rubrik. Rubrik itu dikenakan dijalankan dinilai ke atas pelajar secara berkumpulan ya, secara berkumpulan. Kerana kejayaan sesuatu mock domestic inquiry itu bergantung kepada kerjasama setiap ahli. Walau bagaimanapun, jika misal kata ada dalam, sebab tu saya kata sebelum mereka sampai kepada final mock domestic inquiry itu, setiap perjumpaan mereka itu ada minit mesyuarat. Untuk buktilah berapa kali mereka berjumpa ya. Kadang-kadang mereka perlu lakukan rehearsal sendiri. Jadi di situ kadang-kadang ada maklumat, ada setengah pelajar yang memang tak bagi komitmen. Kenapa? Tapi kalau ada alasan misalnya cuti sakit dan sebagainya, itu kita terimalah. Tetapi kalau memang dia tidak terlibat langsung ataupun ada tak menambah, tak ada tak mengurang, kita ambil pertimbangan di situ ya. Sebab kita tak boleh juga, bagi saya lah, yang lain bekerja keras tapi ada seorang yang tumpang sekaki ya. Jadi begitu. Tetapi secara umumnya kebanyakannya ni sebab setiap seorang tu ada watak. Ya, watak itu tak akan berlangsung dengan baik kalau dia tidak rehearsal. Ya, kalau dia dia tak sinkronis lah dengan yang lain misalnya ya. Jadi mereka tu semua sudah berpakat, dah macam ada pengarahnya lah sendiri begitu ya. Yang kedua tadi apa ya Dr. Dennis? Bagaimana menjadikan projek ini? Kembali kepada yang pertama tadi. Jadi yang CLO ketiga ni berkaitan dengan pentaksiran ini, apa dia punya bunyinya? Okey, CLO ketiga tu untuk to perform students punya ability ya, untuk problem solving lah, menerusi mock domestic inquiry. Jadi mereka akan selesaikan masalah. Masalah tu apa? Salah laku lah. Macam dalam CLO tadi, CLO 3 tu dia lebih kepada problem solving techniques. Jadi mereka tahu prosedur-prosedur mengendalikan mock domestic inquiry. Oh, selain daripada rubrik tu ada macam self-reflection ke apa? Tiada? Rubrik, mereka ada rubrik, dalam rubrik tu ada 4 pecahan lah. Ada 4 pecahan yang melihat kepada bagaimana satu, penyelesaian masalah dari segi performance mereka ya, sebab ni performance based, jadi ada performance yang melihat kepada watak-watak mereka, maknanya flow dia lah, ada flow dia, dia punya performance itu begitu. Reflection macam kategori 4 lah, ada 4 kategori tadi saya ada dalam video tadi ya. Okey. Berapa orang student yang terlibat?
100 contoh. Student selalunya dia bergantung, kalau yang selalunya lah puratanya kan 100 begitu. 100 lebih, kalau kurang pun 99, 98. Tapi normally 100, 120 pun pernah ada, 100 lah begitu. Ada yang terbaru ni mungkin 98 begitu. Jadi akan dipecahkan kepada beberapa kumpulan kecil. So ada beberapa mock domestic inquiry lah. Besar tu actually. Okey, yang kedua tu apa soalan situ apakah akan ataupun rancangan ataupun idea untuk membuatkan mock inquiry ini lebih otentik pada masa hadapan lah untuk ni biasa kalau ditanya untuk apalah untuk akib ataupun Okay, Dr. Dennis, explain dulu how you define authentic. Otentik adalah satu benda yang sebenar. Yang ini dia lebih kepada artificial. Yes. Role playing, more on the simulation. So otentik tu macam keadaan yang sebenar lah. Betul-betul benda tu berlaku secara betul, melibatkan orang yang betul, bukan orang yang betul, orang yang sebenar lah, situasi yang sebenar. Itu. Right. Kalau dalam konteks sekarang, pelajar dia memang menggunakan nama mereka betul lah, ya. Walaupun kesnya itu kes olok-olok. Contohnya kalau dia ponteng kes, ponteng kerja, sebulan tak datang. Kalau dia nama Zurizah, Zurizah lah akan naik misalnya, ya. Dan sebagainya lah. Semua tu menggunakan nama sebenar. Cuma menggunakan pseudo organization, pseudo cases, begitu saja. So in the long run, barangkali kalau kita nak menjadikan dia otentik, ya, lebih otentik, menggunakan kes sebenar dalam organisasi, memanggil, bagaimana Dr. Fadilah kata, kita panggil penilai industri untuk datang. Misalnya, untuk stimulate, buat simulation tentang bagaimana kes salah laku yang sebenar dalam organisasi itu boleh diurus dan ditangani. Yeah, that's one possible way lah, kan? Panggil juga JAHEX misalnya kalau ada, walaupun hari ini kita kena maklum bahawa tidak semua organisasi ada kesatuan sekerja. Tetapi dalam konteks kursus mock domestic inquiry hari ini yang selalu saya kenakan, saya minta pelajar yang terbarulah, saya nak mereka letakkan kesatuan sekerja supaya mereka nampak apa peranan kesatuan sekerja di situ. Selain memperjuangkan gaji, mereka juga sepatutnya memperjuangkan kerja. Kalau kes tu betul lah misalnya, kan. Kalau kes saya, depends lah, ya. Jadi kita tidak melihat benda itu sebagai terpinggir atau terasing daripada keadaan yang sebenar. Tetapi kita menjadikan dia to apply benda itu. Sebab pelajar ini bila dia tahu benda itu, walaupun kes itu inspired by real case, tetapi mereka melakukannya dengan harapan bahawa bila, dan ini terbukti testimoni pelajar yang sudah terlibat dalam bidang HR, human resource di luar, bila mereka bergraduat, mereka melihat kebaikan mendalami ataupun melalui pengalaman mock domestic inquiry ini untuk mereka aplikasikan dalam dunia sebenar. Ya, mungkin prosedurnya sedikit sebanyak berbeza. Ya, it's depend, ya, macam polisi lah, setiap polisi ini, polisi organisasi berbeza-beza. Ya, UiTM dengan UTHM berbeza dengan UMS misalnya. Tetapi sandarannya sama. Lebih kurang begitu. Saya harap saya jawab soalan Dr. Dennis. Kalau Dr. Dennis ada cadangan pun bagus juga ni. Mungkin boleh kita ikut akhir lepas ni, kan? Yang case tu inspired real situation lah. Iya, betul. Okay, so itu sebenarnya yang akan menambahkan authenticity pembelajaran tu lah, bukan yang di apa ni being prescribed by a lecturer or someone lah. Ya, tapi tidak, kalau memang inspired. Kadang-kadang pelajar ni dia confused juga. Contohnya mereka ambil award mahkamah perusahaan untuk dijadikan. Saya kata kalau award mahkamah perusahaan maksudnya sudah ada award. Dan apa-apa kes yang sudah masuk ke mahkamah perusahaan tidak lagi dianggap sebagai domestic inquiry. Sebab domestic inquiry ini hanya berlaku secara domestik dalam organisasi sahaja. Tidak bila dia keluar, sudah keluar, maknanya kes
itu sudah jadi kes lain. Cuma contohnya, kenapa dikatakan begitu? Kerana kalau dia diberhentikan kerja kerana dia dapati bersalah oleh organisasi, pekerja yang diberhentikan itu dia tak puas hati, dia bawa ke JTK misalnya kan. Ya, maka kes itu dia bawa untuk masuk ke mahkamah perusahaan lah, pendek ceritanya begitu. Jadi kes yang begitu boleh jadi inspirasi lah dibawa, tetapi kita tak nak ambil apa keputusan itu, ya begitu misalnya. Tetapi kes apa yang dibawa, itu bolehlah begitu. Okey. Okey, sangat baiklah. Dia akan memberikan pengalaman yang otentik kepada pelajar. Okey, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Dennis. Okey, terima kasih Dr. Dennis. Betul lah, saya rasa memang memberikan peluang yang baik pada pelajar. So dia dapat orang kata apa, pengalaman secara mock untuk berhadapan di dunia realiti nantilah bila mereka sudah bekerja sendiri. Dan saya bila lihat daripada jumlah pelajar tu kan doktor, saya dapati bukan sahaja kepada pelajar, tapi sebenarnya pun effort pensyarah tu pun kita ambil kira juga, sebab kumpulan daripada 100 menjadi kumpulan yang lebih kecil itu pun satu memakan masa, consume masa, consume tenaga dan sebagainya. Jadi saya rasa pensyarah-pensyarah yang ada kreativiti dari segi pentadsiran yang alternatif ni, saya rasa sebenarnya patut kita give applause sebenarnya, sebab mereka melahirkan idea-idea yang orang kata yang bernas lah dalam menilai pelajar punya kebolehan pelajar. Okey, saya rasa ada lagi soalan ataupun raise hand daripada para audiens. Boleh tanya soalan? Oh ya, silakan. Dr. Jel, silakan Dr. Jel. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih moderator Dr. Hani. Dr. Zul, saya mau tanya, dua lah saya tanya ya. Satu, berdasarkan pengalaman doktor, sebab doktor sudah kendalikan dua kaedah untuk menilai mock inquiry. Satu secara online dan satu secara physical face to face. Jadi antara dua kaedah ini, mana satu kaedah yang boleh menyerlahkan lagi pencapaian CLO dari segi kreativiti dan penguasaan ilmu dalam problem solving dalam kalangan pelajar, itu nombor satu. Nombor dua, InsyaAllah mulai semester sesi depan kita akan balik face to face physical. Jadi apa rancangan doktor? Adakah doktor akan meneruskan digitalize of kind of assessment, ataupun doktor balik semula ke face to face physical, dan jelaskan apa pendirian dan mengapa. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Jaleha atas soalannya. Ya, untuk yang pertama tu, apa keistimewaan kedua-duanya lah ya, apa yang mana lebih baik. Bagi saya setiap kaedah itu dia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama, kalau kita face to face, pelajar ni dia kena buat spontan. Maknanya dia dah buat rehearsal dah. Ya. Dia lebih baik of course sebabnya mereka berjumpa. Tertuduh, ya, pelajar yang dijadikan watak tertuduh tu berjumpa dengan watak yang jadi pendakwa dan pembela tu, ya, kesatuan dia tu. Dan panel pun ada, boleh nampak. Mereka boleh berjumpa secara live together, rancang sama-sama, ya. Buat watak tu berlakon dan sebagainya tu in real lah maksudnya kan. Dan kemudian bila final, ya, mereka kena lakukannya secara spontan. Di situ kita lihat macam tadi video awal-awal tadi itu, pelajar melakukannya secara spontan semua. Kalau ada yang baca teks pun untuk panel saja, untuk keluar masuk siapa yang nak dipanggil. Tetapi yang nak jadi pendakwa, saksi semua tu, normally sama ada macam mana pun kaedah mereka nak hafal ke tidak skrip-skrip itu, tetapi mereka kena bawa. Kebanyakannya memang secara spontan, sebab saya memang menggalakkan soalan-soalan yang dikemukakan itu diberi secara spontan supaya kita boleh nilai pelajar itu dia boleh garap tidak prosedur itu dengan baik misalnya. Kadang-kadang ada pelajar yang salah prosedur pun ada begitu kan. Jadi itu sebab dia banyak kaedah sebenarnya, ada satu lagi, cuma kita ambil kaedah yang ada kesatuan membantu misalnya. Jadi kaedah dia mungkin lebih spesifik dan sebagainya. Manakala dari segi PKP ketika PKP pelajar berjauhan semuanya, saya merasa, saya sendiri merasai, ya, I put myself into the shoes lah, merasai dan ada empathy terhadap kekangan mereka untuk melakukannya, terutama mereka yang ada masalah internet.
yang kena panjat bukit sebagainya kan. Tetapi ada kelebihan di situ saya percaya kerana mereka tidak melakukannya secara spontan. Everything is scripted. Sebab kena rakam. Kalau saya kata audio tak jelas, kena buat semula, maknanya dia kena pastikan audio tu masuk di dalam supaya mock domestic inquiry yang dihantar itu, yang dikongsi itu akan nanti lebih jelas audionya. Begitu. Jadi yang secara tak langsung itu juga meningkatkan kemahiran mereka dari segi digitalisasi. Mereka siapa pun yang akan bertugas menjadi editor, maknanya ada added value di situ. Dari segi kemahiran, bukan setakat kemahiran dia berkomunikasi, kemahiran dia menyelesaikan masalah secara berkumpulan dan juga kerjasama secara teamwork, ya, berpasukan, tetapi juga secara tak langsung setiap mereka itu akan terlibat dalam membuat terlibat dalam digitalisasi. Itu kelebihannya lah. Di situ saya lihat lah, ya. Dan juga mungkin masa lebih pendek, lebih jimat masa. Sebab kalau yang live face to face tu kadang-kadang 2 jam lagi kalau ada yang banyak cakap. Ya, banyak perdebatan dia penghujahannya, ya. Begitu, dia akan drag masa lah. Tetapi kalau dalam online ini, ya, mereka record, mereka dah tetapkan boleh edit bagi pendek misalnya. So straightforward sahaja dan sebagainya. Tetapi menariklah, ya, untuk kita lihat asalkan nampak penglibatan semua. Misalnya begitu, ya. Cuma jimat masa begitu. Jadi saya melihat pada masa depan, kalau misal kata mereka, saya lebih suka sebab saya melihat face to face, sebab pelajar ini kebanyakan bila kita tanya feedback mereka, ya, bila di akhir semester, mereka berharap sangat supaya melakukannya di mock court, supaya ada aura tu. Semua pun ialah, kita pun faham kan, mereka mau merasakannya macam real begitu. Cuma kekangan PKP itu di luar bidang kuasa kita, that's beyond our control. Tetapi akhirnya untuk kembali, saya rasa tidak menjadi masalah untuk pelajar melakukannya semula. Cuma kalau nak record video itu, mereka bila kena record dia untuk submit the final video, mungkin boleh mereka edit lah. Jadi saya akan gabungkan pengalaman before COVID and after COVID untuk kompreskan dia, ya, integratekan dia untuk implementation akan datang. Hopefully it works. Terima kasih Dr. J. Ya, back to you moderator. Okey, terima kasih Dr. J. Ada lagi yang ingin bertanya ke apa-apa? Dr. J? Dr. Zul. Ya. Ini saja mau kacau lah. Ya. Boleh disulamkan nggak kursus ni? Saya ni beginilah Dr. Dennis, sebab saya rasa semua kita ni ada benda-benda tu, tapi biasalah saya tak tahu pun ini pentaksiran alternatif sebelum ni, almaklum makcik-makcik kan. Jadi mungkin macam mana mau sulam pun saya tak tahu sulam, mengait apatah lagi. Tetapi kalau Dr. Dennis sudi membantu bagi tahu saya ini begitu begini, no problem. Asal faham saja lah kita ni. That's why saya percaya semua kita ni ada kategori-kategori untuk dipertandingkan. Gitu. Kan, jadi selalunya kalau sulam ni kita ingat, oh ini community, you know, yang masuk dalam kampung sama-sama gotong royong sama kampung, you know, things like that. But I think how to make, macam mana kita mau kasih sulam dia, I leave it to you Dr. Dennis, you help me lah. Kalau boleh disulamkan, why not kan? Sebab dia akan boleh jadi kepada sulam advokasi, iaitu memberikan pendidikan kepada pekerja-pekerja yang berkaitan dengan macam inilah, yang domestic inquiry, dan juga pada pekerja saja pun, barangkali kepada majikan. Ya, itu salah satu impak yang saya nyatakan lah waktu dalam pertandingan, ya. Dia boleh memberikan impak dari segi pengetahuan, terutama kepada organisasi-organisasi yang ataupun majikan yang tidak ada mengamalkan domestic inquiry lah. Ya, jadi how to make it nanti saya berguru lah dengan Dr. Dennis, boleh bah? Boleh ni sulam advokasi ni, boleh. Nanti kita cubalah tengok. Nanti kau kena kerja atau nanti? InsyaAllah, kita cuba saja. Okay, thank you. Thank you, Dr. Dennis.
Thank you Dr. Dennis. Okey, saya rasa semua telah di-conclude lah dan juga banyak sharing yang baik lah daripada Dr. Zul sendiri dan juga pertanyaan yang saya rasa sangat membantu untuk kita lebih faham tentang pentaksiran alternatif yang inilah. Jadi sebenarnya saya rasa at the end kita tengok kepada impak tu pada pelajar dan saya rasa kalau lihat daripada refleksi dan juga apa feedback dari pelajar, saya rasa pentaksiran yang dilakukan ini memenuhi pencapaian mereka lah. Jadi impaknya adalah sangat terkesan kepada pelajar itu sendiri. Jadi daripada PPKA saya ucapkan terima kasih berbanyak-banyak terima kasih kepada Dr. Zul atas kesudian untuk menerima jemputan kami untuk siri Kupi-Kupi Akib pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Zul, mohon maaf Dr. Zuriza. Dan juga kepada audiens yang lain, kita ada sediakan chat dalam chat box tu kita share sudah link kehadiran, jadi boleh nanti isi link kehadiran. Dan seperti biasa kita ada ambil gambar lah sebelum kita mengakhiri majlis kita pagi ini, program kita pada hari ini. Jadi kalau kita dapat untuk membuka video ataupun kamera masing-masing. Breakfast tidak disediakan ya. Breakfast office Dr. Dennis lah. Itu yang ingat disediakan tadi itu ada breakfast. Kalau enggak naik ni pergi PKPP. Tadi saya panik, ingatkan Dr. ini cakap ada disediakan link sahaja, saya pun sudah lega. Kalau adalah kena switch on kamera tu dari UTHM. Okey, boleh kita ambil gambar sekarang? Udah setia, okey. Puan Kash. Okey, alright. Okey, doktor. Ready semua senyum manis-manis. Okey, saya kira 1, 2. Saya kira sampai 10 ya. Mana yang belum buka kamera boleh buka kamera. Okey, ready. Senyum sejak sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, Hilang senyum. 6, Sudah buka ni. 7, 8, 9, 10. Alright, thank you. Thank you semua. Terima semua. Terima kasih kepada terima kasih juga pada Dr. Zul sekali lagi. Dr. Dennis ada apa-apa mau cakap lagi Dr. Dennis untuk penutup? Tiada sudah. Okay, so sekali lagi lah kita mengalu-alukan penyertaan semua ahli akademik ke Akib 2022 untuk lebih memeriahkan lagi Akib 2022 ni. Ada 8 kategori yang dipertandingkan, okay? Jadi kita harap penyertaan yang lebih baik lah daripada tahun-tahun sebelumnya. Okay, terima kasih sekali lagi Dr. Zul dan juga untuk semua audiens kita pada pagi ini. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah pada siri Kupi-Kupi yang seterusnya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau tanya Dr. Dennis bah? Dr. Dennis, kalau ini projek yang sama tak boleh dipertandingkan ke balik? Sudah menang ke tidak? Sudah menang lah ini. Tak boleh kan? Tidak boleh sudah, itu mau masuk kategori lain barangkali boleh. Oh, boleh dijadikan kategori lain ya? Okey. Thank you. Mohon saja tolak kemudian. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semua. Terima kasih Dr. Han. Thanks Dr. Dennis. Bye. Thanks Kashfi, thank you.